Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Nur Afikah binti Musa. Saya dari unit BM5, Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Hari ini saya akan menerangkan dan mengupas satu tema yang cukup menarik iaitu prosa bukan naratif di bawah Jeneral Kesusasteraan Melayu. Saya melaksanakan tugasan ini di bawah bimbingan Dr. Muhammad Fazil bin Baharudin. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan prosa bukan naratif? Prosa bukan naratif berbentuk fakta ataupun peraturan untuk memberikan panduan khusus kepada masyarakat. Prosa bukan naratif lebih banyak dilahirkan dalam bentuk puisi. Jadinya, kita dapat simpulkan kebanyakan prosa bukan naratif wujud dalam puisi dan berbentuk fakta ataupun peraturan untuk memberi panduan secara khusus kepada masyarakat. Bahan jenis sastra ini mengandungi lebih banyak ekspresi. Ekspresi itu luahan. Selain itu, hasil kesusasteraan yang tidak mengandungi plot yang khusus. Maksudnya, dia tak ada plot yang khusus, yang spesifik. Okey? Baiklah. Sudahkah anda semua bersedia untuk kita teruskan sesi ini? Jom kita mulakan. General dalam prosa bukan naratif terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah sastra kitab. Yang kedua, sastra ketatanegaraan. Yang ketiga, kepustakaan ilmu tradisional. Dan yang keempat ialah sastra undang-undang. Mari kita pergi yang pertama iaitu sastra kitab. Menurut Othman pada tahun 2015 mentakrifkan kesusasteraan kitab sebagai satu karya yang ditulis berkaitan dengan persoalan agama Islam. Karya ini ditulis oleh para ulama Nusantara dalam bahasa Melayu lalu dijadikan rujukan dan panduan oleh masyarakat Melayu. Selain itu, kewujudan pusat-pusat pengajian Islam seperti masjid dan istana telah membawa kepada kerancakan penulisan kitab. Justru, ulama Melayu kian giat menulis dan menterjemah kitab Arab ke dalam bahasa Melayu untuk kegunaan pelajar di pusat pengajian berkenaan. Jadi apa yang kita boleh simpulkan ini daripada penerangan tokoh-tokoh ini? Maksudnya sastra kitab ni satu karya yang ditulis berkaitan dengan agama Islam. Para ulama dia mentafsirkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu untuk kegunaan masyarakat dan digunakan dalam pengajian di pusat-pusat pengajian Islam. Variasi bentuk penulisan telah dihasilkan bagi membincangkan persoalan agama Islam seperti ilmu fiqh, tasawuf dan ilmu tauhid yang mana bersifat benar, yakni bersandarkan Al-Quran dan hadis. Jadinya dia tak terpesong sebab dia memang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Gaya bahasa penulisannya bercampur aduk antara bahasa Melayu dan bahasa Arab. Dalam gambar ini, kita dapat lihat terdapat dua tokoh sastra kitab yang cukup-cukup terkenal dan cukup-cukup menjadi buah mulut masyarakat. Yang pertama ialah Sheikh Daud Al-Fatani dan yang kedua ialah Raja Ali Haji. Jadinya bila kita sebut sastra kitab, kita boleh ingat dua tokoh yang mudah ni, iaitu Sheikh Daud Al-Fatani dengan Raja Ali Haji. Seterusnya, kita pergi kepada sastra ketatanegaraan. Apa itu sastra ketatanegaraan? Sastra ketatanegaraan
merupakan karya yang memberikan panduan kepada golongan pemerintah dalam urusan pentadbiran negara yang mana gaya penulisannya berbentuk penceritaan ataupun naratif. Jadinya sastra ketatanegaraan ini dia menjadi rujukan ataupun panduan kepada para pemimpin atau pentadbir sesebuah negara untuk melaksanakan pentadbiran mereka dengan baik. Sastra ketatanegaraan ini berkaitan dengan urus tadbir negara, iaitu dengan mengambil corak pemerintahan raja-raja di Timur Tengah. Terdapat contoh dua sastra ketatanegaraan yang cukup terkenal lah. Yang pertama ialah Tajus Salatin ataupun dikenali sebagai Taj Al-Salatin, yang berada gambar sebelah kanan ini ialah Taj Al-Salatin. Dan yang kedua ialah Bustan Al-Salatin, dia warna kuning ni. Dua ni adalah sastra ketatanegaraan yang cukup terkenal dan menjadi buah mulut masyarakat. Baiklah, kita pergi yang ketiga iaitu kepustakaan ilmu tradisional. Kepustakaan ilmu tradisional merupakan cerminan karya yang disampaikan dalam bentuk naskah. Naskah tu maksudnya dalam bentuk buku ataupun surat khabar di mana ia menyimpan pelbagai jenis ilmu pengetahuan yang bersifat tradisional dan lokal. Jadinya, maksudnya di sini, cerminan karya yang disampaikan dalam bentuk naskah. Maksudnya karya tu ditulis dalam bentuk buku ataupun surat khabar yang ada sifat tradisional dan lokal dia. Ilmu pengetahuan yang dikemukakan dalam teks-teksnya memperlihatkan tradisi dan identiti budaya tempatan dengan pemakaian bahasa dan idiom yang tersendiri yang menonjolkan sifat sesebuah kebudayaan yang menurut ciri-ciri khusus dari segi wancana, teksnya serta yang cerita yang menarik dan sebagainya. Maksudnya, dia menampilkan tradisi ataupun identiti sebuah budaya itu dalam karya tersebut. Baiklah, kita sudah sampai yang terakhir iaitu sastra undang-undang. Okey, secara ringkasnya undang-undang. Apa yang kita faham? Undang-undang tu seperti peraturan yang perlu kena patuh, yang menjadi rujukan. Okey. Jadinya, sastra undang-undang merupakan karya bertulis, bukan naratif, dan temanya berkaitan corak kehidupan, adat istiadat, peraturan dan susun lapis masyarakat Melayu tradisi. Sastra undang-undang merupakan bentuk penulisan masyarakat Melayu tradisional yang berkisar tentang aspek pemerintahan raja, sistem pentadbiran pembesar negeri serta gambaran susun lapis masyarakat lama. Sastra undang-undang ini berfungsi untuk menjaga sesebuah negeri dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Ekoran kebanyakan penulis sastra undang-undang terdiri daripada golongan bangsawan istana yang lazimnya mengikut arahan raja atau sultan sebelum menghasilkan sesuatu karya. Maksudnya, golongan bangsawan ni dia ikut arahan daripada pemerintah sebelum dapat menghasilkan satu karya. Gaya bahasa dan isi kandungan dalam sastra undang-undang mengagung-agungkan dan mementingkan golongan bangsawan. Isi kandungannya turut bercampur aduk dengan unsur mitos, iaitu terdapat unsur Hindu dan Islam yang diserap bersama-sama. Maksudnya dalam karya sastra undang-undang ni, dia campurkan unsur Hindu dan Islam dalam sastra tersebut untuk diguna pakai. Selain itu, ketentuan undang-undang bercampur dengan adat istiadat. Hukuman yang dikenakan tidak tegas dan boleh dipinda atau diubah-ubah. Maksudnya, hukuman yang telah ditetapkan dalam sastra undang-undang ni, dia tak secara tegas, dia tak menguatkuasakan secara tegas. Sebaliknya, dia boleh dipindah atau diubah-ubah.
contoh sastra undang-undang yang cukup terkenal iaitu Hukum Kanun Melaka ataupun Hukum Undang-Undang Laut Melaka ataupun Undang-Undang Negeri Johor. Yang selalu kita dengar ialah Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka. Itulah contoh-contoh sastra undang-undang yang senanglah untuk kita ingat dan kita ketahui. Baiklah, sekian saja pembentangan dan penerangan saya dalam sesi ini. Semoga segala ilmu yang disampaikan bermanfaat dan boleh dikuasai, dan semoga kita dapat memahami tajuk ini dengan lebih baik. Jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.